kita mulakan usrah. Ucapkan selamat datang uh, ke usrah ataupun tepat lagi usrah ilmuwan siri ke 130. Sebelum kita mulakan usrah kita pada hari ini, kita mulakan kita usrah dengan umul kita al-Fatihah. Amin amin alamin. Baik. Tajuk usrah kita pada hari ini adalah sains tenaga. Mengapa peralihan? Uh, bila saya baca tajuk ni, saya fikir, kalau mengapa peralihan, tenaga memang adalah peralihan, adalah bentuk daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dia takkan hilang, dia cuma akan bertukar. Jadi apa kena mengena peralihan dengan pembentukan suatu tenaga tu? Dan bagaimana pula apa yang dimaksudkan dengan peralihan? Adakah daripada kita ambil tenaga gas asli kepada biodegradable atau sebagainya? Saya nak tahu juga malam ni, dan mungkin hadirin hadirat Rahmat Allah pada malam ni juga ingin mengetahui apa di sebalik sains tenaga ni. Jadi tanpa ditunggu-tunggu, tanpa dibuang masa, saya menyebut Prof Kamal Azizi untuk mentangkan tajuk kita malam ni. Tafadhal Mas. Terima kasih Saudara Hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah pada kali ini kita akan membincangkan satu topik yang amat dekat dengan diri saya sendiri. Kerana saya mula-mula sekali train adalah dalam bidang tenaga dan lebih spesifik adalah tenaga yang diperbarui, iaitu tenaga suria ataupun tenaga solar. Saya tertarik untuk membentangkan yang ini kerana baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan bahawa kita ada polisi iaitu tenaga peralihan. Jadi macam apa Haidar kata tenaga ini pun adalah satu bentuk peralihan. Jadi apakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ingin menyatakan Tetapi apabila kita membaca konten itu, baru kita nampak apa yang dimaksudkan dengan peralihan mengapa yang kita need to do tenaga peralihan. Jadi hari ini saya akan cuba tambahkan lagi daripada apa yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana apa yang dibentangkan hanya setakat dari sudut polisi tetapi dia tidak membincangkan sangat dari segi sainsnya. Jadi saya akan pada kali ini membincangkan mengenai sains peralihan tersebut. Apa pentingnya sains peralihan? Jadi apabila kita bercakap mengenai tenaga, selalu kita akan automatically memfikirkan mengenai tenaga elektrik. Itu adalah satu konsep yang salah sebenarnya, kerana tenaga elektrik itu hanya satu saja daripada bidang tenaga. Kerana bidang tenaga ni adalah satu bidang yang luas. Kalaulah kita nak ikut dari segi fizik, apa yang kita perkatakan ialah apa saja yang berubah yang akan boleh menyebabkan kita membuat kerja, itu dinamakan tenaga. Jadi apa saja yang kita buat kerja. Jadi kalaulah kita tak buat kerja, maknanya kita tak bertenaga lah pada dasarnya. Jadi dalam bentuk apa pun, bentuk yang paling pure sekali ataupun yang paling tulen sekali adalah dalam bentuk elektrik. Tetapi ada juga tenaga-tenaga lain sebagai contoh yang kita gunakan untuk mengisap padi itu pun adalah tenaga mekanikal. Dan kita ada juga tenaga berbentuk lain seperti apa yang kita boleh lihat dalam kenderaan kita, iaitu tenaga combustion ataupun pembakaran. Jadi ini semua adalah tenaga pada dasarnya.
Jadi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebut mengenai peralihan ni, dia menumpukan kepada keseluruhan ya, kerana apa yang ingin diperkatakan ialah apakah yang akan berlaku di Malaysia ya apabila tenaga ini tidak ada, dan apakah yang akan berlaku ya kalau kita meneruskan penggunaan tenaga yang kita ada sekarang ini. Adakah di mana ya, ke mana, terutama bagi anak-anak muda lah, macam saya ni dah tua ya, jadi apa orang kata tak berapa nampak sangat, tak berapa penting ya pada kami. Tapi bagi anak muda, ini ianya adalah amat penting ya, dalam hal ini. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran ya, mengenai tenaga ni, Allah menyebutkan mengenai tenaga ni dalam beberapa bentuk. Sama ada ya, sebagai tenaga elektrik ya, seperti ataupun sebagai cahaya, sebagai peti, kilat, guruh, halilintar dan juga awan. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk ya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Saya just going to go through ya satu persatu secara ringkas saja, kerana untuk membincangkannya ya, dia mungkin agak panjang ya. Jadi tenaga yang pertama sekali adalah cahaya ya. Cahaya itu adalah dalam bentuk tenaga yang sebenarnya. Nanti kita akan lihat ada satu peranti yang boleh menukarkan daripada cahaya kepada tenaga elektrik ya. Jadi cahaya itu adalah sumber dia, dan tenaga elektrik itu adalah tenaga yang kita akan gunakan. Begitu juga yang Allah sebutkan ya, dari segi hujan ya, hujan yang lebat, dan hujan yang lebat itu akan membentuk sungai nanti, dan sungai itu juga kita akan gunakan dalam bentuk tenaga. Dan tenaga yang paling famous sekali dalam sungai ialah tenaga hidro ya, hydroelectric power ya. Jadi itu juga ya akan membekalkan tenaga ya pada kita untuk kita gunakan. Dan disebutkan juga kilat ya. Kilat pada masa ini dia, walaupun dia dalam bentuk sinaran ya, ianya adalah boleh dikategorikan sebagai cahaya juga. Dan diterangkan juga iaitu kita diperingatkan dengan petir dan bunyi ya, bunyi yang kuat ya. Dalam talk saya dalam minggu lepas ya, kita tunjuk bahawa suara itu sendiri pun ada mempunyai tenaga, dan dia dapat ya influence ya, terutama pemikiran kita ya. Kalaulah frekuensi ya, suara itu bersesuaian ya, di mana kita tengok ya bahawa otak kita ini boleh di ubah ya dengan menggunakan apa nama frekuensi alfa, beta, theta dan lain-lain lagi ya. Dan yang kelima, yang surah yang kelima, ayat yang kelima ialah mengenai kitab ya dari langit, dan Nabi Musa ceritakan mengenai Nabi Musa alaihi salam. Maka dia nak, anak hamba dia punya apa umat nak tengok Allah, maka Allah keluarkan disambar peti ya, kerana perkara tersebut ya, kerana kesombongan ya, jadi Allah menggunakan sebagai kuasa. Dan juga begitu juga tu cerita lain lah dalam surah Az-Zariyat, lebih kurang sama, menimbulkan ketakutan dan harapan ya, awan mendung ya, kerana awan mendung itu selalunya bagi kita di Malaysia ya, kita akan rasakan hujan ya. Tetapi kadang-kadang kita dapati ya, so awan yang mendung itu akan membawa azab daripada Allah ya. Jadi ini pun kita akan lihat ya. Begitu juga dalam pembentukan awan ya. Apabila awan-awan bertindih di atas satu sama lain ya, dia akan membawa ayon-ayon. Dan ayon-ayon ini bergantung kepada bagaimana kedudukannya, positif dan negatif. Dan kalaulah dia positif, maka dia akan turun ke bumi dalam bentuk kilat. Jadi kilat itu sendiri ya, kalau kita lihat ya, adalah berpunca daripada ayon-ayon ya, daripada pertindihan awan ya, bergerak ya di langit. Itu adalah expression kita sebagai ahli sains. Walaupun demikian ya, Allah berkatakan dalam Al-Quran bahawa perkara ini bila kita lihat kilat ataupun guruh, itu adalah menunjukkan ya bahawa makhluk-makhluk Allah yang kita tidak dapat melihat sedang bertasbih kepada Allah ya, menunjukkan ya bahawa ketaatan mereka ya, walaupun kita ini manusia ni selalunya tak berapa taat kepada Allah berbanding awan. Dan begitu juga ya, menunjukkan kekuasaan yang Allah berikan ya, kalau kita tengok ya. Dan ayat yang ke-10 ya,
supaya kita beriman kepada Allah, ya. Kalau tidak kita disambar oleh halilintar, sebagai maksudnya, ya. Dan juga beberapa ayat yang lain, ya, saya tidak akan bincangkan. Dan angin, ya, angin juga itu dia menggerakkan awan, ya. Bagaimanakah proses angin, ya? Kerana nanti kita akan lihat, ya, bahawa daripada angin itu sendiri pun kita boleh mendapatkan tenaga, ya. Dan bagaimana angin bergerak, ya, ya, kerana perbezaan di antara suhu, ya, di antara satu-satu tempat dengan lain, ya, kita akan dapati, ya, apabila suhu itu bertambah maka angin itu dia akan naik, dan apabila suhu berkurangan dia akan turun. Jadi kita akan dapati kedudukan dua benda yang berbeza, ya, apabila dia panas dan apabila dia sejuk, dan ini membentukkan angin, ya. Dan angin itu boleh digunakan untuk mendapatkan tenaga. Nanti kita akan bincang sedikit mengenai perkara ini. Okey, seterusnya kita dapati juga, ya, Allah menceritakan mengenai angin ini, dan angin ini membawa rahmat, iaitu hujan, air hujan, dan dia membawa ke awan itu, ya, bermula daripada mungkin di tengah laut, maka dibawakan, dan apabila dia makin panas maka dia akan makin naik, dan apabila dia sampai kepada satu tahap ketinggian, dia akan melepaskan air tersebut, ya. Dan begitu juga, ya, penciptaan siang dan malam, ya. Kita dapati siang, kita akan dapati adanya matahari, dan malam kita akan dapati kita akan ada bulan, ya, memberi cahaya. Okey. Dalam surah Waqi'ah, Allah menceritakan, api yang kamu dalam surah Waqi'ah ni ayat 71 dan 73, yang Allah telah berfirman, maka pernahkah kamu memerhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataupun kami yang menumbuhkan? Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi yang musafir. Jadi kalau kita tengok, ya, bagi siapa yang biasa travel, ya, kita akan dapati bahawa perkara pertama kita buat, ya, untuk memanaskan badan kita ialah kita kumpulkan kayu-kayu dan kita bakar kayu itu. Adakah kita yang bakar ataupun Allah yang bakar? Jadi ini soalan yang ditujukan, ya, dalam surah Al-Waqi'ah, ya, bagi kita yang mengikut apa yang Rasulullah suruh kita buat. Kita selalu membaca surah Waqi'ah ni tiap-tiap hari. Ya, jadi itu sentiasa mengingatkan kita kekuasaan Allah itu, iaitu penggunaan api, ya, daripada kayu. Dan banyak lagi ayat yang lain, ya, mengenai solar, tenaga solar disebut dalam surah Al-Furqan ayat 61, surah Ibrahim ayat 33, dan mengenai angin diceritakan dalam surah Yunus, ya, ayat 22, surah Al-Baqarah 164 dan Syura 33. Jadi ini semuanya, ya, akan beri manfaat, ya, kepada manusia, dan inilah dinamakan tenaga yang boleh diperbarui. Maknanya kita boleh dapat ulangan dia tu dalam waktu yang singkat, ya. Tak perlu tunggu berjuta-juta tahun, ya. Sebagaimana tenaga yang nanti kita lihat, ya, kita juga gunakan, iaitu tenaga fosil, ya, tenaga fosil. Jadi ada satu term, ya, iaitu energy trilemma, ya, ataupun kalau kita selalu sebut dia lagu itu dilema. Ni dilema, I itu maknanya kita berfikir dua kali lah. Tapi kalau trilema maknanya kita berfikir ada 3 kali, ya. Kita kena berfikir ada 3 penjuru, ya, dari segi pemikiran kita. Jadi tenaga trilema ni ada 3, ya, penjuru yang kita kena lihat. Yang pertama ialah apakah dia dari sudut security, ya, maknanya adakah kita akan sentiasa, ya, mendapat tenaga yang kita perlukan, ya, terutama sekarang ni, ya, bila kita terlampau bergantung kepada elektrik, ya. Kalaulah dekat rumah tu tiba-tiba elektrik tak ada, kepanasan lah kita semua orang, ya, kerana masing-masing paling minimum akan buka kipas, dan paling normalnya bagi orang yang ada kebolehan dia akan buka air conditioner, ya, untuk menyejukkan keadaan. Dan questionnya pula, adakah ianya cukup tak berapa mahal, ya, untuk kita gunakan, ataupun harganya terlampau mahal, ya, sehingga kita pun susah, ya,
untuk menggunakan tenaga tersebut. Dan yang ketiga ialah di manakah puncanya tenaga tersebut? Adakah dia memberi kesan kepada persekitaran kita? Itulah dia energy trilemma. Ataupun kalau kita nak sebut dalam bahasa Malaysianya ialah daripada dilemma jadi trilemma. Trilemma. Okay. Jadi objektif dia kalau kita tengok energy security, affordability and environmental sustainability, dia konflik dengan each other. Mereka ni tak boleh bersatu. Jadi kita bila kita memikirkannya, dia belaga. Sebagai contoh, kalaulah kita hendak energy security, maka kita akan gunakan sebagai contoh fossil fuel. Tapi fossil fuel ataupun yang berasal kepada fosil akan menyebabkan environment kita mempan, tak sustainable. Dan mungkin harga dia murah, tetapi bila kita guna minyak sebagai contohnya, dia akan naik harga dia. Jadi dia tak affordability. Lagi banyak kita guna, lagi banyak kita kena bayar duit. Jadi kita dapati bahawa ketiga-tiga ini konflik di antara satu sama lain. Kita ingin mencapai satu bahagian, tetapi apabila kita nak mencapai satu bahagian, dia akan menyebabkan perlagaan. Kalau kita nak, sepatutnya kita nak environmental sustainability, tengok tak boleh pula oleh ketiga perkara ini. Okey. Dan solutionnya ialah kita perlu sebagai pemerintah terutamanya, kerana ini tenaga ini tahap yang digunakan mungkin pada tahap kita orang biasa adalah agak kecil, tetapi kalau di tahap negara ianya amat besar. Jadi negara perlu membuat polisi yang tertentu, perlu membuat inovasi yang terbaik, dan perlu juga invest dalam penyediaan tenaga tersebut untuk memastikan kita tidak mempunyai masalah dalam energy trilemma ini. Energy trilemma ini. Jadi dalam wawasan kemakmuran bersama WKP KB disebutkan tantangan bagi eksplorasi dan jangka panjang sosioekonomi dan keutamaan pembangunan negara. Jadi itu apa orang kata wawasan kemakmuran bersama ni, kerana kita hendak semua orang akan dapat mendapat taraf hidup yang sama dan juga jurang kekayaan dan pendapatan berkurangan. Jadi negara kita akan menjadi negara yang bersatu, makmur dan bermaruah. Dan kalau kita lihat ini, kita dapati bahawa sumbangan langsung dan tidak langsung sektor tenaga kepada ekonomi negara untuk kita mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030 ini, kita dapati 28% untuk KDNK, jumlah kerja dalam sektor tenaga awak 25%, 70,000 pendapatan purata dalam sektor tenaga, 10 juta bilangan pengguna dengan akses harian kepada bekalan elektrik, dan jumlah nilai ekspor bagi produk petroleum dan gas asli berkurang 130 bilion setahun yang menjadi income kepada negara kita. Jadi kita tengok bahawa negara kita sebagai sebuah negara yang sedang maju dan berharap akan mencapai taraf kemajuan yang tinggi, memang menggunakan banyak daripada sektor tenaga ini. Dan kalaulah kita tengok dari segi aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, kita akan dapati bidang fokus berkaitan tenaga ini banyak. Sebagai contoh, dalam yang kelima, Hub ASEAN, dalam Hub ASEAN kita dah bercakap mengenai 12 aktiviti termasuk pasaran dagangan gas. Dalam komoditi Malaysia 2.0 disebutkan peralihan dari perdagangan komoditi bernilai tambah rendah ke produk hiliran untuk menjaga pulangan lebih tinggi dan pertumbuhan industri baru. Barulah kita boleh masuk ke dalam high income society. Pengangkutan, logistik dan mobility lestari PLMN, penggunaan teknologi hijau, rendah karbon dan penyelesaian pengurusan trafik yang strategik dan penubuhan pusat-pusat ekonomi baru dalam bidang aero angkasa, otomotif dan pembinaan kapal. Dan juga tenaga boleh diperbarui, TBB,
dan juga ekonomi hijau. Jadi ini semua adalah yang berkait dengan tenaga. Jadi bila kita bercakap mengenai ekonomi, kita dapati bahawa tenaga itu memainkan peranan yang banyak ya dalam hal tersebut ya. Jadi kalau kita tengok kepada dasar tenaga negara ya 2022 hingga 2040 ya, kita dapati ya beberapa perkara yang menjadi asas ya kemampanan tenaga untuk mencapai kemakmuran bersama ya. Kerana kita nak pastikan ya tenaga kita sentiasa ada dan boleh digunakan bukan hanya untuk kita tetapi kepada anak cucu kita ya di masa hadapan. Jadi yang pertama ya daya tahan ekonomi makro dan jaminan bekalan tenaga ya. Kalaulah kita tidak ada bekalan tenaga yang baik, efisien dan sentiasa ada, maka kita akan dapati industri kita dan masyarakat dan terutamanya ya isu-isu perniagaan akan menjadi satu perkara yang dan ekonomi kita tidak akan tumbuh dengan baik ya. Dan ini juga menyebabkan ketidaksamaan dan kemampuan sosial sendiri ya. Kalaulah sebagai contohnya di kawasan-kawasan tertentu ya elektrik ada hanya pada pukul waktu yang tertentu saja, sama ada 2 atau 3 jam ya. Ini cerita dulu ya, zaman-zaman dulu ya. Sekarang ini kerajaan telah memastikan ya bahawa semua tempat mempunyai kuasa elektrik atau tenaga elektrik 24 jam ya. Kita harap perkara itu akan berterusan dan kelestarian ya alam sekitar ya kerana kita hendak ya sumber elektrik kita itu adalah lestari dalam pembekal elektrik ya, pembekal elektrik. Dan ada untuk kemampanan ini kita telah strategi, kita ada strategi dia 12 tindakan, kita ada pemboleh daya ubah ya bagi memastikan perkara ini. Dan kalau kita tengok ya permintaan akhir tenaga mengikut sektor ya, sekarang ni negara kita bertambah ya setiap tahun ya bertambah lebih kurang 6% ya, 6%. Jadi itu penting ya untuk kita melihat kepada pertumbuhan ya. Kerana one thing ya kita kena faham ya tenaga elektrik ini ataupun tenaga untuk membina satu jana kuasa atau jana tenaga dia memerlukan masa yang panjang ya. Dia tak boleh siap katakan dalam masa sebulan ya. Dia memerlukan masa yang panjang kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun. Jadi masa itu kita perlu perhatikan. Sebagai contoh ya, kalau kita memerlukan tenaga itu pada tahun 2018, berarti tenaga itu perlu disiapkan ya. Mungkin ya pada tahun bermula planning dia mungkin bermula daripada 2010 ya, kena mula plan sudah untuk bercadang membuat dia, mungkin construction dia dalam 2011 dah mula. Dan by the time kita perlukan 2018 maka kita telah ada ya tenaga tersebut. Dan ini ya bergantung juga ya kepada sektor-sektor dia ya. Sektor yang banyak mengambil tenaga kita ialah pengangkutan ya, industri dan lain-lain ya. Okey. Jadi ini sektor yang perlu kita bekalkan, terutama industri ya. Kalau tidak kita akan dapati ya tidak ada ya negara yang berminat ya untuk invest di negara kita. Kerana sekarang ni Malaysia salah satu puncanya mengapa FIT kita tinggi ya ataupun foreign investment kita adalah tinggi ialah kerana harga elektrik kita murah ya berbanding dengan negara-negara lain. Jadi investor lebih suka ya untuk datang ke Malaysia untuk invest ya, kerana didapati ya tenaga elektrik kita murah ya selain daripada human resource kita yang baik ya dan disebabkan oleh sistem pendidikan kita yang baik. Dan kalau kita tengok dari sumber sekarang ni, ini yang menjadi masalah kita ya. Kerana sumber renewable ya, ataupun sumber yang tenaga yang diperbarui kita adalah agak rendah, hanya 8%. Yang paling tinggi sekarang ni ialah daripada arang batu. Jadi arang batu ni memang terkenal
membawa masalah ya kepada alam sekitar. Begitu juga yang lain-lain tu tak berapa ya, macam natural gas tak berapa tinggi, tetapi crude oil ya, minyak juga adalah agak tinggi. Tadi bila kita lihat kepada bekalan tenaga utama yang mengikut sumber tenaga ini, kita dapati bahawa kita perlu buat satu peralihan. Terutama dari segi penggunaan arang batu ya, yang akan menyebabkan masalah alam sekitar. Begitu juga daripada minyak ya, crude oil. Jadi ini dua ni perlu dikurangkan lagi ya, supaya kita tidak ada masalah ya pada masa hadapan. Okey. Jadi gas asli, minyak mentah, arang batu, tapi TBB ya, termasuk tenaga hidro adalah agak rendah lah, about 8% sahaja ya sekarang ni. Jadi arang batu ni telah mengalami kadar pertubuhan tertinggi, iaitu sebanyak 11% setahun ya, kerana kita tak ada option lain ya pada ketika tersebut. Okay. Kerana cara yang mudah ya, kita ada mempunyai simpanan arang batu yang banyak ya, dan masih tidak digunakan lagi, iaitu di Sabah. Walaupun demikian ni, kebanyakan arang batu kita datang daripada Indonesia ya, daripada Kalimantan. Dan akta berkaitan tenaga ni memang kita dapati ibu kerajaan amat responsibel lah dalam hal ini. Bermula daripada Akta Kemajuan Petroleum, di mana kita telah create Petronas, Akta Bekalan Elektrik, Akta Bekalan Gas, Akta Suruhanjaya Tenaga, Akta Tenaga Boleh Diperbarui, dan Akta Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari yang terbentuknya SEDA, di mana kita boleh menggunakan tenaga solar dan biomass ya. Dan banyak lagi dasar-dasar berkaitan dengan tenaga ini, polisi petroleum negara, dasar tenaga negara, National Depletion Policy, dasar 4 bahagian bahan api, dasar 5 bahan api termasuk tenaga yang boleh diperbarui, dasar alam sekitar negara, dasar bio bahan api, dasar teknologi hijau, baru ni dasar perubahan iklim negara, kerana apabila kita mengganggu alam sekitar, maka dia akan menyebabkan perubahan dalam iklim negara. Dari dasar tenaga boleh perbarui negara 2010, dan dasar kecekapan tenaga, dasar otomotif negara, dan semua ini dibincangkan bagi memastikan bahawa kita tidak bergantung pada sumber-sumber tenaga yang akan menyebabkan masalah dalam persekitaran nanti. Dan kementerian yang berkait buat masa ini, banyak kementerian EPU sendiri yang handle petroleum, Kementerian Tenaga Sumber Asli yang handle electricity, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi yang banyak membuat untuk biomass, biogesim, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna yang involved dalam penjualan di pasaran, Jadi banyak kementerian yang pengangkutan pun involved, MITI, KWP, KPKT, KPLB luar bandar. Untuk industri makanan juga, Kementerian Kewangan, Kementerian Alam Sekitar dan Air, dan Sains Teknologi dan Inovasi juga involved. Jadi kita dapati agensi ini memang involved lah, banyak yang involved Dan ini agak unik Kita ni negara yang kecil saja, tapi untuk tenaga ni terlampau banyak sangat industri terlampau banyak agensi yang handle. Kadang-kadang dia overlap dan kadang-kadang dia miss apa yang sepatutnya. Jadi mengapa peralihan tenaga? Tenaga, oleh kerana tenaga kita saya just summarize apa yang telah saya bincangkan tadi. Kebanyakan tenaga di Malaysia ni adalah dikeluarkan daripada fosil Jadi apabila dia dikeluarkan daripada tenaga fosil, maka jejak karbon kita akan bertambah besar. Jadi sekarang ni semua orang going for net sifar global net sifar dari segi karbon.
Jadi kita pun ingin ya sebagai sebuah negara untuk contribute ya dalam hal ini. Jadi dengan itu ya kita dapati ya bila ada ya, peralihan kita lakukan ya, maka negara kita akan menjadi tarikan ya untuk investor untuk masuk ya. Dan tindak balas polisi kita ialah kita memastikan menggalakkan mereka ini. Jadi Malaysian carbon footprint sekarang ni adalah agak besar. Jadi kita harap ya dengan contribution yang ada ini, kita pastikan contribution ini tidak akan menambahkan impak carbon ya, yang ada di udara. Dan apa yang kita katakan ni dalam komitmen kita bagi climate change perubahan ialah untuk memotong 45% carbon intensity gain GDP by 2030 ya, berbanding dengan 2005 baseline. Dan kebanyakan ini adalah daripada tenaga. Jadi kalau kita tengok GHG iaitu greenhouse effect punya, kita dapati bahawa paling besar sekali ialah daripada transport ya, itu tenaga yang untuk menggerakkan kenderaan ya. Yang lain-lain itu taklah berapa banyak sangat ya kalau dibandingkan. Jadi the energy sector sendiri mengeluarkan CO2 ya, iaitu salah satu daripada greenhouse effect gas, ataupun lebih kurang 78.5% ya, itu adalah agak tinggi lah untuk kita consider ya. Peralihan ya, patut kita adakan peralihan. Okey. Dan apakah dia greenhouse gas emission ni, GHG ni? Dan selalunya itu ringkasannya. Dia adalah sejenis gas ya, dan berpunca daripada human activities yang akan menyebabkan greenhouse effect ya. Nanti saya akan tunjukkan ya bahawa greenhouse effect ini ada benefit dia, ada kelebihan dia, tetapi ada masalah yang lebih besar ya kalau dia menyebabkan ya, climate change. Dan punca utamanya ialah carbon dioxide ya. Apabila kita membakar fossil fuel ya, sebagai contoh arang batu, minyak dan natural gas ya, kita akan dapat CO2. Dan CO2 ini akan menyebabkan perubahan dalam cuaca ya, dalam climate change. Dan dari segi takrifannya, the major anthropogenic human origin source of greenhouse gases are carbon dioxide, nitrous oxide, methane, dan juga the fluorinated gases sulfur hexafluoride, hydrofluorocarbon dan perfluorocarbon PFC dan nitrogen trifluoride. Jadi ini adalah greenhouse effect, dan ianya akan bertambah dengan kehadiran air walaupun air itu sendiri tidak menyebabkan warming, tetapi gas-gas yang lain itu akan menyebabkan warming ya. Nanti kita lihat bagaimana. Jadi untuk net zero policy ni dah banyak negara lah yang telah mengatakan EU sendiri nak potong emission daripada 55% pada 2020 dan net zero by 2050. Begitu juga US, dia akan cut down 50% by 2030. Jadi there is a global race toward net zero. Maknanya kita tak nak keluarkan gas greenhouse effect ini. Jadi lebih kurang 140 country telah bersetuju untuk net zero ini, dan kita juga adalah sebuah negara yang cuba untuk mencapai perkara ini. Jadi untuk membina sektor tenaga yang kalis cabaran masa hadapan seiring dengan trend peralihan tenaga ini kita perlu menetapkan sasaran dan pelan hala tuju pengurangan pelepasan gas rumah kaca GHG ini
Dan kita perlu menambah baik dan membangunkan dasar dan mekanisme kawal selia yang akan memudahkan cara penyertaan sektor swasta, ya, kerana perkara ini bukanlah kerajaan saja, ya, tetapi juga oleh sektor swasta, dan menyediakan insentif pemangkin untuk menggalakkan perniagaan, menceburi dan beralih kepada bidang pertumbuhan ekonomi hijau yang berpotensi tinggi, seperti mobiliti rendah karbon, bandar rendah karbon, tenaga boleh diperbarui dan TBB, dan kecekapan tenaga, ya. Jadi kita kena galakkan ni. Melabur dalam pemboleh daya dan infrastruktur bagi mendapatkan kelebihan sebagai peneraju dalam sektor pertumbuhan hijau yang berpotensi tinggi. Pada masa ini, pelabur semakin memberi keutamaan dan mengambil kira elemen alam sekitar, sosial dan takbir urus ESG, serta risiko peralihan dalam membuat keputusan berkaitan pelaburan, ya. Jadi kita faham, ya, perkara ini sedang berlaku, ya, kepada company-company yang sedang invest, ya, di merata dunia, ya, terutama untuk FIT. Maka kita perlu, ya, membuat pelaksanaan kriteria ESG yang lebih ketat, ya, di negara kita supaya kita boleh kawal, ya, perubahan iklim ini. Dan pertamaan ini dengan mengambil risiko peralihan bagi pelaburan baru, ya. Dan permintaan pemegang saham juga menggalakkan kita, ya, untuk continue dalam ini, ya. Kesedaran mengenai kesan alam sekitar itu sudah semakin melebar, ya. Jadi dengan itu dia akan memaksa syarikat-syarikat, dia untuk melihat kepada isu-isu yang berkait dengan alam sekitar. Jadi peruntukan pelaburan hijau yang lebih besar, ya, di mana menggalakkan pelaburan langsung domestik, DDI, dan juga pelaburan langsung asing, ya, FDI, yang tertumpu kepada ekonomi hijau, ya. Dan kita sebagai negara, ya, perlu bertindak balas terhadap peluang dan cabaran ini melalui beberapa cara, termasuk menambah baik kira penyelenggaraan pelepasan karbon, ketelusan pelaporan, penetapan komitmen rasmi, ya, sebagai sebuah negara, memproses kelestarian alam sekitar, ya, dalam perniagaan, menyemak semula dan memastikan strategi perniagaan yang kali cabaran masa hadapan dalam konteks risiko peralihan tenaga. Kita perlu ada itu. Dan bagi apakah ada option kita, ya, untuk digunakan, ya, apakah sumber-sumber tenaga yang boleh kita gunakan, sebagai contoh solar, biomass, wind, tidal, hydropower, geothermal. Jadi ini adalah sustainable energy, ya, tenaga yang boleh diperbarui, ya. Ini semuanya berada di Malaysia, ya, dan boleh kita consider untuk digunakan, ya, sebagai peniaga-peniaga swasta, ya, di Malaysia. Jadi tenaga boleh diperbarui merujuk kepada sumber tenaga seperti matahari dan lain-lain yang diperbarui semula dengan cepat atau berlaku secara semula jadi. Tetapi tenaga fosil dia merujuk kepada bahan bakar seperti petroleum, gas asli dan arang batu yang mengambil masa beratus-ratus tahun untuk terbentuk dan tidak boleh diperbarui dalam masa yang pendek. Jadi kebolehan tenaga boleh diperbarui untuk membekal sebanyak tenaga seperti tenaga fosil bergantung kepada beberapa faktor, termasuk teknologi yang tersedia, pelaburan dan infrastruktur yang boleh diperbarui, keupayaan pengeluaran dan faktor geografi. Dalam teori, semua tenaga boleh diperbarui, punya potensial untuk membekal sebanyak atau lebih banyak tenaga daripada tenaga fosil. Sebagai contohnya, matahari menghasilkan tenaga yang sangat besar setiap hari, lebih daripada tenaga yang dihasilkan oleh tenaga fosil. Tetapi ia bergantung kepada teknologi panel suria yang berkualiti dan infrastruktur penyimpan tenaga yang canggih untuk menggunakan yang lebih berkesan. Namun ada beberapa cabaran yang mengganti sepenuhnya tenaga fosil dengan tenaga boleh diperbarui. Yang pertama ialah tidak konsisten dan bergantung pada faktor cuaca, ya. Kebanyakan tenaga yang boleh perbarui ini bergantung pada cuaca. Selain itu, pelaburan besar-besar dan peralihan dari infrastruktur tenaga fosil ke tenaga boleh perbarui memerlukan masa dan sumber yang besar.
Jadi jawapannya adalah boleh, tapi ada usaha yang kompleks melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Jadi kita sebagai sebuah negara ya sedang berusaha ke arah itu dan adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai rakyat, sebagai ahli peniaga dan juga sebagai investor di Malaysia untuk menggalakkan perkara ini ya supaya negara kita terselamat ya daripada perubahan cuaca. Pertukaran di tengah kuasa boleh diperoleh di Malaysia seperti di mana tempat lain adalah matlamat ingin mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Tapi usaha kita masih jauh ya. Walaupun kita ada kuasa hidroelektrik, kita ada tenaga solar dan angin, pendidikan dan pembangunan kedua ini masih tak banyak ya kita lakukan. Tumpuan terhadap biomass dan biogas uh, walaupun usaha ni sedang berlaku ya, isu yang menjadi orang kata darah dalam daging dalam hal ini ialah penyimpanan tenaga. Kerana one thing ya, satu perkara ya, tenaga tidak boleh disimpan ya, kecuali dalam tempat-tempat yang tak boleh menyimpan dengan banyak ya, sebagai contoh bateri ya. Dan tahap penggantian tenaga fosil dan tenaga oleh peribadi adalah matlamat yang kompleks. Jadi kita kena mendapat sokongan daripada semua orang, sokongan kerajaan, pelaburan, pengembangan teknologi dan kesedaran masyarakat. Barulah kita boleh ya, dapat membuat perubahan atau peralihan tersebut. Jadi kalau kita tengok ya sekarang ini sasaran terpilih dari segi eksplorasi negara rendah karbon ya, pada 2018 ada 20%, jadi kita harap dia akan berkurang ya. Begitu juga untuk elektrik ya akan bertambah menjadi 38%. Sekarang ni kurang daripada 1% dan seterusnya ya. Dan sumbangan kepada KDNK kita harap ya impak pelaksanaan karbon rendah ini 13 bilion, jumlah pewujudan pekerjaan 207 bilion 7,000 dan pengurangan pelapasan ini akan sejajar dengan apa yang kita dapat dalam climate change. Sara diri tenaga 48%, perbelanjaan fizikal kita dapat 4.3 bilion, jumlah pelaburan yang kita harapkan dalam bidang ini untuk mendapatkan negara rendah karbon ialah 9.2 bilion. Jadi bisnes yang besar lah kalau kita lihat. Dan eksplorasi negara rendah karbon ini juga kalau kita lihat ya dari segi apa yang perlu dilakukan banyak lah. Dalam RM12 ini 12, 13, 14 dan 15 dia akan berterusan sehingga 2040. Okey. Dan sasaran campuran tenaga bagi eksplorasi negara rendah karbon kalau kita lihat bermula daripada 2018 dan target kita ialah 2040 di mana kita akan dapati 44% daripada biotenaga, solar 4%, tenaga hidro 9%, 27 minyak, 39 gas asli dan 17 arang batu. Itu dia cadangan yang kita harap akan kita capai. Dan projek tenaga yang boleh diperbarui yang diluluskan pada 2021 sebagai contoh tenaga solar 876 projek lebih kurang 2.8 bilion. Solar untuk kegunaan sendiri 818 lebih kurang 643 juta. Solar berskala besar ada 8 projek 2.1 bilion. Biogas lebih kurang 196 bilion juta. Dan bioGSIM lebih kurang 38.8. Maklumat ni boleh kita dapati daripada MIDA, Environment Authority. Dan contoh-contoh dia bagi siapa yang tak pernah tengok apa ke mana. Bagi contoh hydroelectric power kita ada air di sini dan kita ada dam dan air itu kita gunakan untuk menjalankan satu generator dan daripada generator tersebut kita pergi kepada power line. Kemudian kaedah ini sama juga ada generator di sini dan ini gambar generator tersebut di dalam bangunan powerhouse tadi. Okey. Kalaulah angin kita dapati apa beza ada angin
maka dia akan jalankan dynamo. Kita ada dynamo di sini, dan dynamo ini akan membekalkan kuasa elektrik ya, apabila ada angin. Dalam sistem biomass, kita ada wood chip. Wood chip ni kita bakar, dan apabila kita bakar kan, dia akan memanaskan boiler ini, dan ini akan menyebabkan steam, dan dari situ kita boleh mengeluarkan kuasa elektrik. Dalam contoh sini guna biomass, kita simpankan, dia keluarkan gas metan, dan gas metan itu digunakan untuk membakar. Okey. Dan ada selain daripada itu, ombak. Daripada ombak, apabila ombak itu mengalir, maka kita boleh gerakkan, dapat pergerakan untuk kita jalankan dynamo. Begitu juga dalam ombak di sini, dia turun naik, jadi itu akan menyebabkan perjalanan dynamo juga dan menyebabkan kita dapat kuasa elektrik itu juga di sini Untuk geothermal di Malaysia mungkin tak banyak, tetapi kalau lah di negeri Skandinavia mereka agak banyak diambil ini kawasan yang itu panas dan di tap, maka dari situ mereka dapat tenaga green energy dalam masuk thermal. So ada macam cara closed loop je sistem, horizontal, vertical dan pond line, lake ini macam pond dan dipusingkan dan kita ambil dengan panas dan sejuk panas. Okay. Dan wind macam saya katakan tadi dia bergantung kepada topografi kawasan tersebut bila pada topografi tersebut dan kita boleh plot bagaimana aliran arus, aliran angin tersebut pada musim panas dan musim sejuk, dan mengikut bulan yang ditentukan bagaimana pergerakannya, dan dari situ kita menggunakan windmill ini yang ada dynamo di sini untuk dia mengeluarkan elektrik Ini kaedah solar, di mana solar digunakan bahan semikonduktor, dan bahan semikonduktor ini ada jenis N dengan jenis P, dan daripada situ kita tak ada pergerakan sebenarnya. Ini apa yang saya tunjukkan adalah elektron yang bergerak saja. Elektron yang bergerak kita tak boleh nampak. Jadi pergerakan elektron itu akan mengeluarkan menyebabkan elektrik mengalir, dan elektrik mengalir itu akan menyebabkan lampu ini menyala. Jadi tak ada benda bergerak dia adalah cuma kesan fotovoltaik kesan fotovoltaik. Okey. Dan ini dalam sistem thermal di mana kita panaskan pada satu tempat, dan ini mungkin mencapai sampai 3000 darjah sentigrade untuk kita adakan satu dendang atau boiler di sini. Ataupun di Saudi Arabia mereka menggunakan sistem ini untuk menyah garamkan air garam dan digunakan untuk minum. Okey, dan ini adalah sistem yang tracking Di Malaysia tak sesuai ini kerana negara kita mempunyai tenaga solar yang diffuse yang tidak terus. Dan lagi satu ialah greenhouse effect. Saya berkatakan mengenai greenhouse effect kerana kita tak mahu gas tersebut bertambah Greenhouse effect ni yang sebenarnya satu kesan yang penting untuk kita kerana kita ada atmosfera atmosfera itu menyekat pergerakan cahaya itu keluar. Jadi dengan itu kita tak panas dan tak berapa sejuk lah. Okey. Tetapi apabila kita menggunakan fossil fuel kita akan dapati gas-gas carbon dioxide ini akan naik ke atas, dan mereka akan membentuk lagi satu lapisan yang menghalang pergerakan haba untuk keluar ke langit ataupun cahaya yang masuk. Tapi dia amat berguna terutama dalam kawasan panas, kawasan sejuk di mana kita boleh masih menanam tumbuhan pada musim panas, musim sejuk. Jadi dengan itu bekalan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran itu masih ada walaupun cuaca kat luar sejuk. Itu pun nama dia greenhouse effect Jadi kita menggunakan pengumpulan haba di dalam bangunan yang terkawal
So, hydrogen energy yang selalu juga diperkatakan oleh sahabat kita, Prof. Wan, dianya berasaskan kepada, dia lebih kurang macam sistem combustion. Sistem combustion ni kita ada piston, kita ada pembakar tersebut dia menggunakan gas, dan gas tu terbakar dan maka piston itu akan berjalan. Tetapi dalam hidrogen ni kita menggunakan gas hidrogen ni untuk yang dikeluarkan, katakan sebagai contoh di dalam fuel cell ini, dan apabila dikeluarkan, dan bagaimanakah ia dapat dikeluarkan, itu dengan menggunakan mungkin tenaga angin, tenaga suria dan lain-lain lagi. Dan daripada situlah kita akan dapat again lampu. Jadi ada dua step lah dalam hal ini berbanding apa yang kita bincangkan tadi. Okay. So, saya ingat saya akhir kat itu. Kalau kecuali ada soalan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Saya ada beberapa soalan yang nak ditujukan. Jikalau ada soalan, boleh juga pada hadirin sendiri, jikalau ada soalan boleh just open mic ataupun chat. Dan soalan saya berbunyi begini. Allah Akbar. Prof cakap tadi adalah di mana tenaga elektrik di Malaysia murah. Persoalan saya adalah di mana murahnya tenaga elektrik tu, sebab yang saya tahu Malaysia menggunakan 240 daripada Jepun yang menggunakan 120 voltan elektrik. Bagaimana tu? Sebab kalau kita bilang watt adalah sama 60 watt. Macam mana tu, Prof? Silakan. Dia kita ukur apa nama cost itu berdasarkan kepada tenaga Kita jangan ukur berdasarkan kepada power. Power ini ialah perubahan tenaga mengikut masa. Jadi dia tak boleh nak compare. So kalau nak compare, kita compare dengan energy, iaitu joule, joule. Ataupun kalau dalam bahasa elektriknya kilowatt jam, kilowatt jam. Jadi kita compare kilowatt jam dengan kilowatt jam. Jangan compare kilowatt dengan kilowatt. Dia tak sama. Kerana dia berubah. Kerana kilowatt tu dia berubah dengan masa, baru dia jadi tenaga. Jadi bila saya sebut bahawa harga tenaga kita murah, saya bukan cakap harga kuasa murah. Tapi bagi tujuan perindustrian, mereka bukan tengok dari segi kuasa. Dia akan tengok dari segi tenaga. Maknanya tenaga ialah kerja yang boleh digunakan. Kalau ada istilah dalam fizik. Jadi kalau kerja yang boleh digunakan, macam watt, dia hanya perubahan kerja dengan masa. Jadi dia bukan kerja yang berguna. Jadi dia bukan kerja yang berguna. Jadi dengan itu kita buat perbandingan, maka kita akan dapati Malaysia ni kilowatt jam dia lebih murah. Even dengan Jepun. Orang Jepun dia lagi mahal lagi daripada kita. Tapi itulah kalau you compare dengan kuasa, tak. Kuasa dia tak boleh banding. Kerana kuasa dia tak bagi kerja. Dia hanya pengukuran kerja dengan perubahan masa. Itu dia beza dia. Minta maaf lah, kadang-kadang istilah ni banyak kita keliru. So as long as kita faham, bila kita kata tenaga, dia dalam joule, ataupun kalau dalam elektrik selalunya yang kita orang awam tahu ialah kilowatt jam, kilowatt hour. Okay. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Nak kena buka video ke? Boleh kan? Boleh. Boleh. Prof minta apa? Silakan. Kalau Okay. Sekejap.
Ini ada saya tengok last kali Prof tunjuk jadual apa tu ataupun rajah yang menunjukkan tenaga-tenaga yang kita gunakan di negara kita ini, iaitu yang nampaknya bersih udara kita lah kan, iaitu tentang yang utamanya elektrik lah kan. Jadi kan apa ni, kalau kita tengok kita memang ada kelebihan lah untuk mendapatkan elektrik, seperti mana yang tadi saudara pengusi kata tadi, dikatakan tak murah, tapi boleh jadi kita, kalau kerajaan kita ambil inisiatif yang lebih kepada ini, mana mungkin kita pun boleh dapat harga untuk rakyat lah, dengan harga yang mungkin boleh jadi dapat murah ataupun percuma lah kan. Saya tengok di sini macam kelebihan negara kita, kita ada banjaran Titiwangsa yang mana ada sungai-sungai dia yang mengalir, dan kita pula ada cahaya matahari yang mudah kita dapat ketika musim-musim tertentu seperti kemarau dan sebagainya. Dan kita juga mendapat angin, kalau sebelah pantai timur ni biasa sampai ribut tofan pun ada kan. Lagi satu, kita pula hujan yang banyak, dan juga laut yang terbentang luas, iaitu Laut Cina Selatan. Kalau macam sebelah sini Selat Melaka, jadi mungkin kurang sikit ombak dia. Jadi banyak benda ni boleh menghasilkan tenaga. Dan kalau kiranya lah kerajaan kita yang ada sekarang ni atau Madani ni dapat menciptakan satu projek yang boleh seperti mana kalau kita tengok contoh di New Zealand, dia banyak negeri dia banyak gunung-gunung ganang kan. Jadi banyak air terjun dan banyak dia cipta hidroelektrik kan. Jadi kalau saya tengok macam ni, saya memang kita patutnya kita buat satu galakan lah. Contoh satu lagi, kita banyak hujan di sini. Hujan tu juga boleh mendapat hasil untuk negara kita, iaitu hujan ni sampai jadi banjir yang sangat dahsyat. Jadi kita patut buat satu tempat takungan air, dan takungan air ni boleh disalurkan satu tempat yang boleh diproses untuk diekspor. Bukan ekspor minyak saja, tapi kita boleh ekspor air yang berlebihan pada kita. Sama ada air untuk minum ataupun air untuk pertanian. Itu air mentah lah. Tak tahulah dia punya kos untuk projek-projek macam ni. Jadi saya minta tengoklah macam mana ulasan Prof, macam mana pandangan Prof. Allah Alam. Okey, terima kasih di atas cadangan yang diberikan itu. Memang kalau kita lihat kerajaan Madani ini sedang mencuba banyak cara lah. Kerana itu kerajaan sekarang ni telah cuba memperkenalkan tenaga peralihan ya. Kerana tenaga yang kita guna sekarang ni yang berasal pada tenaga fosil, iaitu sebagai contoh petroleum dan arang batu ni, akan boleh menyebabkan perubahan dalam climate change. Jadi kita memang digalakkan supaya tukar kepada tenaga solar, tenaga hydro dan lain-lain lagi. Cuma dari segi bila kita tenaga ni, dia ada 2-3 perkara yang kita kena consider. Pertama ialah kepekatan dia ataupun density dia. Ada setengah tenaga, sebagai contoh tenaga nuklear, dia sebesar 1 cm pun dah cukup dah untuk bekal seluruh negara. 1 cm dia dah cukup dah. Tetapi kalau tenaga solar 1 cm dia tak boleh bekal lagi. Dia hanya boleh bekal mungkin lampu jalan saja satu. Tetapi kalau macam hidro pula sama juga. Kalau lah kita buat hidro sebesar 1 cm,
dia tak boleh bekal elektrik yang cukup. Kita kena buat paling kurang adalah mungkin satu sungai ya, sebagai contoh Sungai Perak katakan, buat dam. Tetapi kalau sungai itu kecil saja macam Sungai Kuala Kangsar tu, itu tak cukup. Jadi dia itu yang konsep nama dia density ya, iaitu kepekatan tenaga tersebut. Jadi dia kita tak boleh just apa kata decide untuk buat tenaga, tapi kalau dia tak cukup kita penat kita. Jadi kerajaan Malaysia sekarang ni yang ada sekarang ni cuba mengkaji yang mana yang walaupun kepekatan dia kecil tapi kita boleh juga extend ya, sebagai contoh solar ni walaupun dia kecil dia punya density, tetapi kalau kita bubuh atas bumbung rumah kita ni sekarang ni, kalau Tuan Jaafar ada pernah pergi ke USM ya, Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang, kan didapati kampus kami keseluruhannya dijalankan dengan solar. Jadi electric bill di USM tak payah bayar sebenarnya. So free pasal dah ada tenaga solar di situ. Memang kampus ni memang cantik. Kalau ada peluang sila datang dan tengok macam mana kampus tu menggunakan solar. Tetapi kampus-kampus lain saya tak nampak lagi. Mahal tak? Ya? Perbelanjaan dia tu mahal tak? Perbelanjaan yang buat tak mahal. Dia punya payback saya difahamkan 7 tahun. Maknanya dia bayaran balik dia dalam 7 tahun. Jadi maknanya lepas 7 tahun USM tak ada bayar elektrik lah. Sama juga apa yang tuan cadangkan. Kalaulah kita boleh buat solar, katakan sebagai contoh, ni pandangan saya lah, contoh saja. Kita buat sepanjang highway kita sekarang kan bila kita drive kereta daripada utara, katakan daripada Perlis ke Arau ke Johor Bahru, panas kan. So kalau kita bubuh atas bumbung ni itu semua solar, mungkin kita boleh dapat banyak dan akhirnya dalam masa yang singkat je semua orang boleh guna kuasa elektrik free. Cuma perlu diingatkan ya, bila matahari tak ada, maka solar dia tak boleh berfungsi. Jadi bila tak boleh fungsi itu yang jadi masalah. Macam saya katakan tadi ya, tenaga diperbarui ini semuanya bergantung kepada cuaca. Kalaulah kata angin tiba-tiba terberhenti, memang ada kes ya, kita dah buat kajian di Malaysia dalam saya tak berapa ingat bulan berapa ke, ada beberapa bulan tertentu angin tak ada, walaupun di Terengganu, di Kelantan tak ada angin. Jadi bila dah tak ada angin, dia tak boleh jalan. Jadi sebagai apa orang kata kerajaan yang responsible, yang bertanggungjawab, dia kena pastikan ya bahawa bekalan itu berterusan. Jadi bagaimana cara untuk dapat kebekalan yang berterusan? Kita kena pilih ya sumber tenaga yang boleh memberikan kita seperti itu. Ya, sebagai contoh ialah hidro lah. Sistem hidro ialah satu caranya. Cuma masalah kita ialah harga bagi buat satu hidro ya, sebagai contoh di Kelantan yang bercadang untuk buat sistem hidro di Gunung Cuncang tersebut, saya difahamkan lah. Satu hidro punya sistem saja harganya lebih kurang 4 bilion ya, 4 bilion. Jadi dia mahal ya, terlampau mahal. Adakah boleh buat guna yang 100,000 punya saja? Tak boleh. Buat 100,000 dia punya cost tu tak boleh recover. Ya, kerana sikit sangat jumlah elektrik yang dikeluarkan dan air yang boleh dijual ya, kepada masyarakat. Jadi kena buat paling minimum 4 bilion gitu. Barulah dia boleh survive ya. Kerana macam hydro, alhamdulillah ya, Allah telah beri kita pengalaman ya, di Cameron Highland ya. Di Cameron Highland ni kita dapati ya, walaupun yang buat tu orang putih ya, dia berkata boleh tahan 50 tahun. So far kita dapati paling lama dia boleh tahan pun tak sampai pun 30.
Jadi 30 dengan 50 tu jauh beza dia tu. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab ya, kerajaan kena pastikan bila kata 50 tahun maka 50 tahun lah kita akan dapat bekalan elektrik. Wallahu a'lam. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih kepada Tuan Ghaffar atas soalan tu. Soalan yang bagi saya saya pun tak terfikir benda tu sebenarnya. Saya terfikir benda lain. Dan diharapkan agar apa yang disampaikan oleh Prof sendiri difahami oleh saya, terutama saya dan juga hadirin-hadirat dan Allah sekalian. Prof, sebelum kita tanggung menjadi pada hari ini, boleh beri sedikit kesimpulan sebalik tajuk surah kita pada malam ini. Tafadhol. Okey, terima kasih. Tenaga peralihan ini kita sepatutnya sebagai rakyat kita sepatut terimanya sebagai satu usaha yang dapat membantu penggunaan tenaga kita di masa depan ya. Usaha ini kena mula daripada sekarang. Kalau kita nak tukar sesuatu bekalan ataupun sumber tenaga bagi tujuan perindustrian, bagi tujuan kehidupan kita harian, masa yang diperlukan adalah agak lama. Mengikut kajian yang kami buat di USM dia perlu sekurang-kurangnya 10 tahun ya. Maknanya kalau 10 tahun daripada sekarang kita bercadang untuk tukar sistem sumber tenaga yang kita ada kita kena mula buat perancangan daripada sekarang. Jadi dengan itu barulah kita dikatakan sebagai kerajaan yang bertanggungjawab. Ya, kalau tidak, kalaulah besok baru nak ubah dan hari ni baru kita nak buat, maka dia tidak akan terjadi. Kerana tenaga ialah satu perkara yang memerlukan masa. Dia tak boleh berlaku dengan sekejap masa. Jadi kita perlu sabar sebagaimana yang Allah katalah bahawa kesabaran itu kadang-kadang akan membawa kebaikan yang baik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dan sungguh saya katakan pada malam ini, sekali lagi, benda ni saya tak terfikir. Sebenarnya saya cuma fikir, renewable energy, mesti tengah solar dan sebagainya, tapi harga dan kos-kos tu saya tak fikir. Sebab saya fikir, ini mungkin boleh buat, kerajaan boleh buat, tak semestinya kerajaan boleh buat. Dan renewable source dan sebagainya tu adalah ambil sedikit inisiatif. Dan sekarang mengharamkan plastik bag dan sebagainya. Dan apa yang dibincangkan pada malam ini mungkin mencetuskan idea kepada anak-anak muda untuk menceburi dalam bidang renewable source of energy. Jadi kalau tiada penambahan, terima itu saja pada malam ini. Terima kasih kepada hadirin-hadirat yang hadir pada hari ini dan mungkin akan melihat tayangan live ini semula pada hari dan masa akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan, hari dan waktu yang sama. Hanya di bukan itulah. Itu saja kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tajuk orang masuk. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Prof. Kamal Azizi atas perkongsian pada malam ini dan diharapkan dapat berjumpa lagi pada hari dan masa yang sama hanya di TV. Assalamualaikum. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.